dimoderatorkan oleh Ustaz Muhammad Aswadi bin Muhammad, Timbalan Pengarah Obdi. Tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan moderator kita pada malam ini, Ustaz Muhammad Aswadi bin Muhammad, untuk memimpin forum pada malam ini yang bertajuk Penghayatan Hijrah dan Kemerdekaan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Berkasih kepada adinda Pusi Majlis, semua hadirin hadirat, terutama Pusi Masjid, penganjur forum Ma'al Hijrah malam ni, dan yang paling istimewa, dua tetamu yang diundang khas untuk memeriahkan sambutan Ma'al Hijrah. Pejam celek, kita sudah nak menghampiri penghujung tahun Hijriah. Makna saat ni, hari Rabu ni, bermulalah kita tahun baru Hijrah 1440 apa? Pok 1440 apa? Pakai tengok panel je. 1441 tahun ni. Jadi 1442 Hijrah tahun depan. Tahun depan dah hari Rabu ni dah. Okey. Jadi sebelum kita mulakan forum, marilah sama-sama kita buka dulu forum kita dengan Al-Quran Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ni'matani maghbunu fihima katsirun minan nas, as-sihat wal faragh. Dua nikmat yang sering manusia lupa dan leka. Terutama sekali orang baya-baya saya lah. Baya-baya Ustaz Mak, baya Ustaz Zia ni, orang muda. Kalau orang peceh, orang-orang veteran, orang gemah ni, biasanya mari dah kesedaran dan insaf. Benda dua nikmat, Nabi kata, sihat tubuh badan dan masa yang lapang. Alhamdulillah malam ni, kita mari pakat ramai malam ni, untuk kita sama-sama nak cari ilmu bersama dengan dua personaliti yang tidak asing lagi. Kalau Dong Rendang ni, Ustaz Zia lah. Sebut je nama Ustaz Zia, orang kenal belakang. Kalau sebut nama abang dia, lagi orang kenal. Okey. Tapi sebut Ustaz Zia tu orang kenal dah, famous dah. Glamour dah. Ustaz Zia Zakaria, Ketua Pemuda PAS Dong Rendang, yang cukup dengan tarbiyah dengan Tok Guru sendiri, direct dengan ayah cik sendiri. Ni orang yang cukup hebat bersama kita malam ni. Tidak asing juga malam ni panel kita Al-Fadil Ustaz Mak. Akhir saya temu dengan dia di bumi Turki. Jadi model budu, pok budu. Mari dia Terengganu. Ya. Kita temu dengan beliau. Saya ada program nak beri sumbangan kepada pelarian di Syria. Temu dengan dia di Turki. Alhamdulillah segar molek balik Malaysia ni sebab sakit Covid. Sebut Ma'al Hijrah, tidak lagi kita ingat famous lagu ni. Tiap-tiap tahun akan nyanyi lagu ni. 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Asas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan
Hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah itu membentuk perpaduan. Alhamdulillah. Jadi nak suruh nasyid lain kali pula. Bila sebut ma'al hijrah ni, Al-Fadhil Ustaz Mat. Sihat tak orang ni Ustaz? Okey, alhamdulillah pegang mic Ustaz Mat. Okey. Sebut ma'al hijrah ni tidak lari daripada kita ni fahamnya hijrah. Baru ni viral dekat parlimen. Ustaz Mat, tahu tak? Pelarian. Adakah hijrah ini juga pelarian Ustaz Mat? Jadi malam ni sebelum kita mula berfora ni, marilah kita dengar sedikit pengertian makna apa itu hijrah daripada Al-Fadhil Ustaz Muhammad kita. Tafadhal mashkura Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang dah ni? Dah dengar pun jawab salam. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana rahmat dan kasih sayang Allah taala dapat lagi kita berkumpul bagi memperingati peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati lagi saya kasih Al-Fadhil Ustaz Aswadi ke Aimang. Boleh belaka. Dan ahli panel yang bersama saya pada malam ini, murabi kita Ustaz Zia, yang orang kenal belaka dah. Dak kita je orang dak apa nak kenal. Dak orang hebat-hebat belaka. Tadi dia tanya kepada kita tentang pengertian hijrah. Apa tu hijrah? Hijrah ni mudah kita faham ginilah. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan hijrah ni dengan makna lari dari tempat tu ke tempat tu. Boleh jadi lari. Tak, sebab orang dah suka. Penduduk Mekah, kalau kita lihat, kalau kita agak-agak contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bawa satu risalah yang namanya Islam. Nama Islam. Apabila Nabi bawa risalah Islam, maka orang akan jadi benci Nabi. Kalau Nabi keluar, orang dah marah. Tetapi ia takut menjadi orang panggil menggusarkan. Menggusarkan apa? Menjadi orang jadi duduk sedap duduk. Panas punggung. Sebab Rasulullah ni nak pergi tempat orang. Apabila nak pergi tempat orang, dia takut tempat orang tu akan batu untuk jatuhkan dia pula. Kalau ikutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum nak berlakunya hijrah, Rasulullah ditawar macam-macam. Hijrah mudah cerita, berpindah satu tempat ke satu tempat atas arahan daripada Allah Ta'ala dan penerimaan orang lain. Orang Madinah sendiri terima dan berlakunya perjanjian-perjanjian yang disebut perjanjian Aqabah. 2 kali perjanjian. Macam saya daripada Dura. Tak, orang kata Ustaz Mat, marilah kuliah malam ni. Saya kata tak ada perjanjian apa nak mari kuliah. Contoh. Sebab saya ada temu janji dengan pejabat dong baru ni. Jatuhlah. Dah, jabat dong. Tak ada pun. Kita kata kalau sempat kita mari. Tapi tak sempat, tak pergi lah. Dah kita pergi hak Malang. Lepas tu yang kedua pula. Orang kata, dia tanya, dah kalau boleh bagi tarikh lah. Dah, boleh datang. Pok saya datang. Adakah saya ni pelarian daripada Dura mai sini? Nak tanya orang kampung.
Saya orang pelarian ke mana? Tapi saya dijemput bukan. Saya mari duduk depan lalu dah. Orang jemput. Kalau orang dah jemput dah duduk depan duduk belakang boleh jadi. Dah boleh dengar Ustaz Ziad syarah panjang ni. Dah Ustaz Aiman syarah panjang ni. Apa tu kita kena faham lagu tu. Sebab Rasulullah berpindah atas urusan perintah daripada Allah untuk menyebarkan agama lebih luas. Pada peringkat awal Rasulullah SAW pernah dijanji. Kita raja dengar dah. Cuma malam ni nak perangat lagi. Dah, kalau kita kata gula singgah sedap dah. Kalau kita pandah kau sedap. Ada orang yang tak suka. Dah 2-3 kali panah. Tapi ada orang ya kau minat. Dah macam hak aku ni mungkin orang tak suka. Cuma aku nak oyak juga. Mu suka tak suka aku nak kabur juga. Dah. Rasulullah SAW ketika mana peristiwa kita dengar Allahumma salli Muhammad, orang yang cuba nak hentikan dakwah Islam, dia pujuk saudara Nabi namanya Abu Talib. Ginilah nampak Muhammad nebeng, nampak Nabi ni nebeng sangat. Dah bawa ajaran baru. Dia kata ajaran baru lah. Dah. Maka tawarkan kepada Nabi. Apa dia? Tawarkan kepada Nabi. Kalau dia sakit, kami akan bawa duku-duku yang handal. Kami akan cari duku-duku yang handal. Kalau dia sakit. Kalau tak, kalau dia nak jadi raja, nak jadi ketua, nak jadi pemimpin, nak jadi Perdana Menteri, nak jadi ketua Mekah, ketika tu raja. Kalau jadi raja gak biasanya boleh lah. Kalau jadi raja orang akan ikut tu tak? Kalau Rasulullah ambil jalan singkat, boleh je yang ambil jadi raja. Tetapi Rasulullah tak mau menipu. Dah, bukan cara gitu. Islam ni ajar dengan susah payah dulu. Dengan susah payah dulu. Lalu apa lagi yang ditawarkan? Tadi raja, lepas tu satu lagi. Ni menjadi bualan yang hebat jugalah. Kalau nak orang puas hok comel, hok lawa, kali di Arab ni nak berapa orang? Kita kan orang tahu hok comel. Pada patah orang tahu. Orang tak tahu pun kita kata oh comel. Dok aja. Kita. Betul tak? Hak nikah dah pun nak tambah lagi. Apatah lagi hak dak nikah lagi. Dah. Kalau kita tanya Ustaz Aiman dengan Ustaz Ziad. Contoh ada orang tahu Ustaz Aiman. Ada dengan Ustaz Ziad ni. Adakah Ustaz Ziad akan nak tambah? Adakah Ustaz Ziad nak tambah lagi? Wajib lah tu. Oh, wajib tak tengok. Kalau bini tengok marah tu. Dah balik malam ni. Dah kena kunci pintu malam ni rasa. Dah wajib tengok. Nak kabarnya dok kuat lagi lah iman tu. Dah Allah selamat gurau jangan marah. Dah nak kabarnya orang puan ditahu orang puan apa le comel. Mungkin hak mana kami akan bagi kepada kamu. Tapi Nabi tidak. Bahkan Nabi kata kalau muak mari matahari pun mutuk tu belah kanan aku, belah kiri aku, bulan dan matahari belah kanan dan belah kiri, nescaya aku tak akan tinggal sekali-kali untuk meninggalkan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Tengok. Dan Allah Taala uji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kewafatan pak dara dia. Allah Taala uji pula dengan kewafatan isteri yang tercinta. Dah, mungkin kalau ikut kat Nabi dah isteri tak ada dah. Belum ni mungkin takut takut bini. Kita kata kalau kita kan mungkin kalau kita takut bini, dah isteri kita mati agak-agak kalau orang tahu nak dah. Nak cepat kita. Kita tak boleh samakan Rasulullah dengan kita.
Sebab apa? Rasulullah insya yang mulia yang berpegang teguh dengan prinsip dan ajaran yang dibawa, yang ditarbiyah jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala, direct daripada Allah Taala. Maka Rasulullah tetap dengan ajaran Islam. Sehingga kalau ikutkan Rasulullah boleh je nak semayang, nak beribadat di Mekah. Tetapi oleh kerana ini perintah daripada Allah, dan untuk menyebar luar agama Islam, bukan duduk Mekah saja, tapi di Madinah dan seluruh pelosok. Sampailah kita kepada hari ini atas jasa dan pengorbanan Rasulullah SAW, berpunca dengan perhijrahan Rasulullah SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Poin di sini nak khabar, hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Bukan jadi pelarian. Macam ada orang kita wak-wak kita dengar, oh pelarian. Dan Rasulullah ni asal daripada pelarian. Tidak. Rasulullah pergi ke Taif, bukan Rasulullah berhijrah ke Taif. Rasulullah nak minta perlindungan. Takut ada tempat di Taif. Bukan Rasulullah lari ke Taif, tak. Rasulullah nak tengok bagaimana penerimaan orang Taif. Tetapi orang Taif tolak Rasulullah mentah-mentah. Tiba masuk waktu haji, Rasulullah pun berdakwah. Apabila Rasulullah berdakwah, orang duduk tepi Rasulullah, orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditengok Rasulullah dakwah, dia kata mu jangan percaya, dia pelawak. Dia ni gila, tak berapa nak betul. Dia cerita macam-macam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, Abu Jahal, tak puas hati. Tapi ada hamba Allah Ta'ala yang datang daripada Madinah. Masa tu dalam keadaan tengah krisis, tiba-tiba dalam keadaan krisis dia nak minta bantuan. Minta bantuan dengan orang Mekah. Orang Mekah tak layan. Lalu temu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun tawarkan satu perniagaan. Dak, tu dia. Satu perniagaan yang mananya sangat menguntungkan, yang boleh menjauhkan kita daripada azab yang sangat sakitnya. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu Rasulullah tawarkan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran melalui firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Perniagaan apa dia? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Dengan harta benda kamu dan anak-anak, harta benda dan anak-anak pinak kamu. Ni, harta benda kita. Berjihad, beriman kepada Allah, tu'minuna billahi wa rasulihi. Beriman kepada Allah dan Rasul dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta kamu, anfusihim, dengan jiwa kamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak mari ayat je Ustaz. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tu dia. Padahal kita baca semua dah, kalau orang jual ni, ayat ni kena hadam molek-molek. Tu dah Ustaz. Jika kamu tahu kelebihan, kehebatan orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala tadi, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan mereka bersungguh-sungguh mempertahankan agama Allah Ta'ala dan Rasul, maka puak ni ambil kesempatan dan mereka ni beriman kepada Allah, ambil perniagaan ni. Maka mereka pun beriman. Lalu dalam masa sama mereka risi nak ajak Rasulullah pun gilah ke Madinah. Dalam masa sama disambut oleh Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala perintahkan umat Islam untuk berhijrah ke Madinah. Lepas tu tak ada lah hijrah lepas pada tu. Ya, ada dua hijrah.
sebelum hijrah ke Madinah dia ada satu hijrah ke Habsyah. Hanya yang tertentu sahaja. Wallahu a'lam untuk muqaddimah. Allahu a'lam. Allahu akbar. Muqaddimah tu macam ke bahandah dah betul bawa muqaddimah tu. Allahu akbar. Alhamdulillah, view malam ni dalam Facebook pun semakin menaik. Nah tu nak kata Ustaz Mak ni khabar-khabar kan. Okey. Dan jemaah masjid malam ni pun Allahu akbar. Rabbi. Kita ni lepas PKP tu, PKPD, PKPP tu, Allah beri hati kita ni nak buka hati kita, nak dekat dengan agama. Fadil Ustaz Zia, adindaku yang dikasihi, Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 218. Ustaz Zia, dalam masa kita sambut Ma'al Hijrah ni, kita juga sambut iaitu Hari Merdeka. Ni kita duduk dalam Hari Merdeka ni, bulan Ogos, 31 Ogos 1957, merdeka. Merdeka 7 kali Tuku Abdul Rahman Laun. Ustaz Mak hidup ke situ? Tak ada. Ada dah Ustaz Mak kecil. Tahu kecil jadi gedok dah okey wallahu alam. Dak dah koklah, dak dah sama sebetulnya je kitanya. Tapi ayah-ayah dia kita hak belakang ni mesti dang. Dengan kesukaran, dengan kesusahan zaman darurat ketika itu, zaman perang komunis, dan komunis, pakcik, dan komunis masa tu, ke komunis nak dam hari sini, 87, 6 tahun masa tu, 6 tahun masa tu, Allah Akbar, pasti ada lagi masa tu, dah pasti lagi lah, 6 tahun masa tu mungkin boleh bayang-bayang lah peristiwa-peristiwa kemerdekaan. Jadi Al-Fadhil Ustaz Zia malam ni hijrah kita tahu dah. Kita nak tahu juga kemerdekaan ni dari segi sudut kefahaman kita orang Islam ni. Bagaimana kemerdekaan itu? Dengan segala hormatnya persilakan Al-Fadhil Ustaz Zia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati sahabat saya moderator Ustaz Aswadi Muhammad dan yang dihormati ahli panel kita jemputan daripada Hulu pelarian. Bukan pelarian, mari sekejap je jemput. Ustaz Muhammad bin Abdullah. Masya Allah, nama junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh muslimin, muslimat yang ada di taliang tu. Kita tak ada? Ada, insya-Allah. Yang dihormati Allah sekalian. Jadi sekejap tadi kita dengar penerangan berkaitan dengan hijrah. Pengertian hijrah daripada Ustaz Muhammad. Dia terang detail. Lelak apa kita. Ni soalan pula berkaitan dengan merdeka. Jadi merdeka ni bila sebut maknanya kita faham daripada kalimah ini dengan makna bebas lah. Merdeka. Tapi kemerdekaan yang sebenar bagi orang Islam ialah kita merdeka daripada
kita terjerumuh di dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tak ada erti kehidupan kita di atas muka bumi ini. Kaya kita, gagah kita, dalam masa yang sama kita derhaka kepada pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemerdekaan yang dilaungkan itu adalah merdeka daripada jajahan penjajah. Merdeka daripada orang asing yang menguasai negara kita, dia pun tinggal, kita merdeka. Tapi kemerdekaan yang sebenar sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Saya teringat satu kata-kata yang disebutkan, yang dilafazkan oleh Rubai bin Amir. Apabila dia diutuskan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas bertemu dengan seorang pembesar Rustum. Lalu Rubai bin Amir bila diutuskan oleh seorang panglima perang untuk berhadapan dengan Rustum, lalu berkata Rubai bin Amir, Allahu ta'asana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah, min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah, wa min jawril adyan ila adlil Islam. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala utuh kami adalah untuk mengeluarkan seluruh manusia supaya daripada mengabdikan diri kepada sesama hamba kepada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kesempitan dunia sehingga membawa kepada keluasan dunia dan akhirat. Dari penguasaan agama-agama kepada penguasaan Islam. Jadi ini maksud sebenar kemerdekaan. Itulah kita diutuhkan adalah untuk membebaskan diri kita daripada menjadi hamba kepada manusia, sesama manusia. Kepada kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam setiap gerak-geri kita, perbuatan kita berlandaskan apa yang diarahkan oleh Allah, yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah merupakan kemerdekaan yang sebenar. Dan kemerdekaan yang paling kita nak ialah pembebasan, merdeka kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Saimah, kau demo pendek je biasa. Cuma kita nak rai Ustaz Ahmad daripada jauh hamba boleh mari semua sini kalau kita nak itu minta. Ustaz Ahmad. Cuma nak rai Ustaz Ahmad mari kita cakap pendek je lah. Kita nak dengar Ustaz Ahmad biar banyak sikit. Jadi cukup sekadar tu makna kemerdekaan dari segi agama kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Zia. Yang ngok Ustaz Ahmad tu nak habis botol lah tu. Dak wadang aku hala ni. Hai. Terima kasih kepada sahabat saya, pada Ustaz Zia, bila sebut kemerdekaan ni, merdeka diri kita ni. Merdeka bagaimana menurut Islam. Jadi begitulah yang sepatutnya kita laksanakan. Apatah lagi kita ni berada di akhir zaman. Pelbagai peristiwa, pelbagai ancaman, terutama sekali ancaman akidah, ghazwatul fiqh, serangan pemikiran, serangan sekularismenya, liberalismenya, sosialismenya. Inilah yang menjadi ancaman, terutama sekali kepada anak-anak muda. Apatah lagi sekarang ni viral 7 hari mencintaimu.
Kalau ikut ni saat ini ni pukul 8 lebih dah. Buat tu kita dah. Pukul 7 tadi ni. Cerita baru lah. Dok. Orang weather je kita nak tengok. Okey. Tanya cerita baru ke mana? Oh, cerita baru lah tu. Bukan lama dah. Ha? Bukan lama dah. Nak habis dah lah ni. Nak habis dah ni cerita tu. Nak habis dah. Selamat tengok kau. Tu kita tanya sana. Oh, dok layang ah. Dok layang ah. Layan juga. Tu aku tahu dah. Okey. Okey, selamat kita masuk balik bicara kita sama. Peristiwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak berhijrah ke bumi Madinah. Jauh dok Mekah Madinah. Ustaz Mak biasa pergi Mekah. Saya tak je siapa lagi. Jadi doa lah kita pakat doa lah ke siapa dak dah pergi bumi Mekah. Kita doa sama-sama agar kita dapat ke bumi Mekah dan Madinah, bumi suci ni, mudah-mudahan insya-Allah. Mekah ke Madinah tu dalam perjalanan tu, sebelum tu Nabi diboikot ekonominya. Sahabat-sahabat Nabi nak jual barang, rakyat Mekah tak terima. Disabotaj macam-macam ujian. Dan pelibatan generasi untuk membantu Rasulullah dalam perjuangan hijrah ni. Bermula dengan orang muda, Saidina Ali. Gati tapuk Nabi kita. Muslimat Asma Abu Bakar menghantar makanan. Kaum bukan Islam, non-Muslim juga bantu Rasulullah dalam perjalanan. Inilah yang dikaitkan ranjau perjuangan nak menghadapi satu kejayaan besar menubuhkan satu negara Islam Madinah Al-Munawwarah. Jadi nak tanya Al-Fadhil Ustaz Mak, bagaimana dengan perjuangan hijrah ini menjadi ranjau, apatah lagi kepada kita sebagai orang Islam yang hidup di akhir zaman ini, nak hijrah daripada hari ini aku isap rokok kepada berhenti isap rokok. Baik tak? Baik tak tu hijrah tu? Ke kau isap banyak rokok kau tak baik? Okey. Daripada semayang seorang ke semayang berjemaah, daripada melakukan perkara-perkara yang maksiat kepada perkara-perkara yang baik. Jadi cabaran nak hijrah ni, bagaimana Al-Fadhil Ustaz Mak nak terangkan kepada sahabat-sahabat kita? Segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator kita, Ustaz yang paling handsome. Malani je lah. Alhamdulillah. Kalau kita lihat cabaran hijrah, kita tengok orang yang nak bawa Islam ni memang tidak dapat tidak, ia kena cabar. Kita orang lelaki pula dan orang yang berjuang Islam pula patang dicabar. Selagi orang datang, selagilah kita semangat. Kekuatan kita, kehebatan kita dalam dakwah Islamiyah. Tapi kalau orang tu lembek, dorok, iman dok kuat, putus tengah jalan. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana moderator kita sebut tadi. Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu, mereka yang beriman, dibaikat. Kalau yang jadi hamba kepada tuan-tuan dia diseksa. Contohnya kita lihat Umayyah, Bilal bin Umayyah, sebab dia bengkat tuang dia. Umayyah ni tuang kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni tuang dia siapa dia? Umayyah bin Khalaf. Diseksa sebab dia milik tuang. Apabila Bilal diseksa, disuruh Bilal berubah agama, dia kabur kepada tuang. Dia kata boh dia, wahai tuang, mu boleh memiliki jasadku. Jasad ni mu boleh miliki. Mu nak kata, nak napa, maku mu lah. Ikut pandai lah. Tetapi mu tak boleh memiliki iman aku, roh aku, kekuatan aku
dan berakidah dengan akidah Islam yang mengesahkan Allah Ta'ala yang satu, la ilaha illallah, yang telah aku menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan malaikat Allah dan Nabi utusan Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua, sebagai utusan Allah Ta'ala yang aku akan sentiasa ikut dan tidak akan berpaling tadah sekali-kali. Itu prinsip bila tengok diuji. Khabar Al-Arab, raja dengar tak khabar? Khabar ni dipanggang. Oh, panggang boh. Besi yang panah diletak di belakang. Diheret pula di tengah padang pasir yang sangat panah dengan kuda-kuda. Sehingga kan dia nak air pun tak bagi. Sangat-sangat dahaga. Ingat mati dah. Alhamdulillah hidup lagi. Tapi tetap dengan keimanan. Kita dicabar dengan kemiskinan, kedhaifan. Tak boleh fitih kak. Malah aku jual-jual tak boleh fitih. Lepas tu ada juga apabila diberikan kesenangan, kemewahan, tak mau infak hartanya di jalan Allah. Ada juga. Aku sendiri, biti-biti aku aku nega gini-gini berjaya. Melayang aku. Tak, kalau aku infak boleh apa? Kau boleh projek. Contoh. Tak, tengok. Orang akhir zaman. Orang kaya diuji dengan gini, orang miskin diuji dengan macam-macam. Sahabat Nabi diuji macam-macam. Bahkan harta kekayaan mereka sanggup mereka tinggal. Sanggup mereka singgah. Pernah dengar nama Su'aib Al-Rumi? Su'aib Al-Rumi, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia datang ke Mekah, dia tak ada apa-apa. Apabila dia berniaga, dia jadi kaya. Lalu dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia nak berpindah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Maka puak-puak Quraisy marah. Mu kaya sebab mu nega di tempat kami. Daripada mu tak ada benda, mu nega-nega mu jadi kaya. Maka kalau mu nak pindah juga, nak ikut juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mu kena tinggal. Dia sanggup tinggal. Kita balik semula daripada cerita tadi. Sebelum berlakunya hijrah, ada seorang sahabat dan juga seorang pemuda. Waktu kita ingat kepada pemuda-pemuda, jadilah macam sahabat, iaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah ke Madinah Al-Munawwarah. Mus'ab bin Umair yang adalah duta Rasulullah yang diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah kepada penduduk-penduduk Madinah. Kena minum air, kering kok. Bismillah. Kita tak boleh terkangat suara. Silap air bulan pecah suara hilang habis. Tak boleh cakap. Tak. Batu. Balik semula. Mus'ab bin Umair. Kalau kita dengar cerita dia, dia ni orang kaya. Anak orang kaya. Kalau kita kata orang brother lah. Orang brother. Tahu orang brother? Kalau orang lenik kak, dia ni set-set market. Tahu market? Jenis kak kalau pakai piyah-piyah berjenama. Piyah ni Haji Abdul. Contoh. Tak. Kalau tengok kak, piyah apa? Piyah Bukit Mentajam. Kalau piyah gitu, dok kurang daripada 50 kata. Dok kurang. Harga dia dok 70, 80, 90. Kalau piyah Bukit Mentajam, dok kurang pada 200 tak bawah. Atas pada 200. Kalau piyah dia. Bau ni orang promosi kita tengok. Tapi tak ada saiz. Haji Abdul pun tak ada saiz juga. Kita jual. Tak. Harga dia
Dah 290 promosi tu. 290 agak-agak kalau kita orang biasa. Dak, orang jenis kurang piti. Tengok Allah. 290 mikir 2-3 kali. Dak, kalau aku makan nasi boleh kira sehari gak 10 ringgit sehari. 5 ringgit pagi, 5 ringgit petang. Dak kalau 250 90 banyak mana boleh makan nasi. Oh mikir gitu. Dak, anak kabarnya mahalnya. Begitu juga Suhaib Umi ni, dia ni orang yang pakai berjenama. Kalau baju gak baju jenis ada jenama lah. Oh ni kalau orang puas gak jenis baju. Oh jenis tok lah ni mana tengok di papang di Bulan Bandar. Oh Sabela. Dah baju apa jenama. Dah ataupun baju macam kita level Levi's. Aku baca ke Melayu. Sorry. Dah, kita baca ke Melayu depan LE kan. Orang panggil Levi's ya, Levi's. Dah, kalau kasut kat kasut ni, jenis jenama kan. Kita dah kenal kasut-kasut. Dr. Kading, kasut jenis. Dah kira lah, Puma. Kalau kasut bola aku tahu juga sikit-sikit. Dah, Puma ke benda lagi. Allah Salam Muhammad. Nike, Adidas, macam-macam lah. Lipa pun gitu juga. Dah, kasut you. Dah, contoh. Dah kira lah. Orang yang berada. Dah, orang yang mana pakai jenama brand. Minyak wangi pun ada jenama juga. Jenama hebat-hebat. Kalau dia mari bau. Tak ada orang lain dah. Orang Osmak kali. Orang Esen kali. Dah, irak-irak. Dah, wajah dia ibarat bulan. Dah ada ulama kata. Sebab kadang-kadang malaikat Jibril AS berupa dengan muka dia. Wajah dia. Tengok dalam kitab Syama'il. Tak ada beberapa orang sahabat yang mana malaikat Jibril mari berupa. Batu ketika mana peristiwa ni masuk hijrah juga sama lah. Dah, Sayyidina Umar kata akan adik bak hijrah kan. Adik yang kedua dalam kitab Al-Albani, seorang laki-laki yang bersangat hitam rambut dia. Dah, putih baju dia. Dah nampak macam orang musafir. Kalau nak kabur orang kapal, dah sabar. Ni macam sahabat-sahabat ni ada yang duduk sini. Dah, dia bukan orang musafir. Dah nampak macam orang musafir, macam orang dekat kami. Tapi ditanya soalan, seolah-olah dia duduk dengan Rasulullah. Macam dia kenal Rasulullah lama dah. Sebab ada riwayat kata, dia berupa dengan muka sahabat. Nak kata sahabat ni duduk jauh. Sahabat ni duduk jauh. Dah sabar sahabat ni mari. Dah nampak macam musafir. Gitu. Nak kabarnya, handsome-nya Mus'ab ni. Hebatnya Mus'ab. Tetapi disanggup tinggalkan harta kekayaan, kemewahan. Demi apa? Demi Islam. Bahkan disanggup dibuang oleh ibu dia. Satu hari ibu dia mengajuk dengan dia. Tahu mengajuk. Ni nak kabur cabaran hijrah ni. Nak dia cabaran dia hebat dan hebat. Ibu dia ugut dia. Ibu dia ugut warna tak mau makan. Dan Mus'ab ni anak yang taat, anak yang soleh. Walaupun ayah dia dak beriman, mak dia dak beriman, dia ni dak masih lagi sayang ke mak dia, ayah dia. Mak dia kata, mu dak ada harta. Dah, aku dah akan bagi harta kamu. Dia tak pergi terima. Lepas tu mak dia ukur pula. Mus'ab, kalau mu beriman juga, mu tinggal agama lamamu, aku tidak akan makan dan tidak akan minum. Biarlah aku mati kebuluran. Kenapa dia kabur ke mak dia? Kalau Tuhan bagi 1000 nyawa sekalipun, ke mak dia tak akan tinggalkan Islam. Dia akan tetap dengan Islam. Tapi saya akan tetap sayang mak. Dia sayang mak dia. Tapi dia tak akan tinggal Islam. Kalau mak
mati banyak kali sekalipun dia tak akan tinggal Islam. Nak kabarnya dak, nak kabar hebatnya cabaran-cabaran. Tapi kalau dia nak, kalau tengok harta banyak gak, kalau kita harta banyak, ayuh kita tinggal saka banyak. Munak saka aku boleh, munak projek boleh. Dak, janji mu kena ikut aku, mu kerja dengan aku. Kalau mu nak kerja aku sedekah belakang ke anak yatim. Oh kita dak, kan kaji tengok cerita tadi cerita apa tu? Dak, banyak cerita-cerita. Dak, hak cerita tentang kekayaan, harta kekayaan. Dak, macam ada satu dak orang buat cerita. Orang tu kaya. Tapi syarat dia nak boleh harta kekayaan ni, mu kena buat gini, buat gini, buat gini. Kalau tak boleh harta dia. Ajab tu kenapa? 3 abdo. Allah. Dah ingat gepi dah. Dah ingat kau cerita 3 abdo tadi. Dah, orang ni bagi harta kekayaan. Sanggup putus ada beradik. Hak cabaran. Naknya kata nak kekayaan. Lah. Adik, hak tak ada harta tu lah jadi kaya sekali. Nak kabarnya, nak bagi tahu ni. Cabaran. Dah kita nak ambil beberapa poin kita tulis. Dah, tadi kita tulis ikut WhatsApp ni. Dah, antaranya kita tengok Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis. Dah, sami'tu Rasulullah SAW daripada Muawiyah. La tanqati'ul hijratul hatta tanqati'al taubat. Wala tanqati'ul taubatu hatta tatlu'al syamsu min maghribiha. Daripada Muawiyah, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hijrah. Tadi hijrah pindah tak ada dah. La hijrah tabak dan fatah Makkah. Tak ada hijrah dah lepas pembukaan kota Mekah. Tetapi hari ni hijrah tidak terputus. Hijrah yang ni kita berubah. Dari syakot dan dari syakot dia ustaz. Ustaz apa? Kita sabar je, mu jangan marah aku. Aku dah marah ke syakot Malaysia Isa haram tak haram. Dak, hak Allah pun orang marah. Dak, poligami hak Allah pun kena marah. Apatah lagi hak rokok hak haram orang makan. Dak. Suka pula. Dah, dak lakor pun. Tapi betul lah. Dah, tu dia. Hijrah ni ada 4 bahagian. Dah. Seminit lagi. Baru nak tebuk. Dah. Hijrah ni ada berapa bahagian? Antaranya yang kita sebut tadi, berpindah ke satu tempat ke satu tempat. Yang kedua, hijrah dengan sudut amal. Hijrah amal ni mana dia? Meninggalkan maksiat. Dengan kita meninggalkan maksiat. Dah, kita pernah buat maksiat, kita tinggalkan. Dah, tu dia. Apa dia Nabi SAW pernah sebut? Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Dan al muhajir, orang yang berhijrah tadi, adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Dah, orang yang meninggalkan larangan Allah. Hadis ni Sahih Bukhari dan Muslim. Hijrah amin, yakni orang yang berbuat amalan. Dah, hijrah melakukan amalan, iaitu meninggalkan perkara-perkara hak Nabi larang. Dah, Nabi tak buat. Dah, iaitu perkara bid'ah, kemaksiatan dan lain-lain lagi lah. Dah, iaitu Nabi SAW pernah bersabda, la yahillu lirajuli an yajhara akhahu fawqa thalathin layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bil islam. Tidaklah bagi seorang mukmin untuk menhaj saudaranya lebih daripada 3 hari. Yakni dak tegur siapa? Keduanya saling bertemu dan masing-masing berpaling, dan yang lebih baik dari keduanya adalah orang yang memulai salam. Nak kabarnya hijrah dengan mana kita buat perkara-perkara yang amal, yang baik, yang molek dan sebagainya. Memang banyak cabaran. Orang yang nak bertaubat pada Allah banyak cabaran. Dulu kita jahat.
tiba-tiba kita mari masjid. Natal ni dok aja mari masjid, tiba-tiba dok mari masjid. Nak patuhi masjid itu. Betul tak? Ada lalu. Kita ingat kita ni baik sangat marah orang. Kalau dia nak masuk masjid, tengoklah. Kalau dia nak bahas masjid, kita marah. Gitu je lah. Janganlah kita marah dia mari masjid. Dok aja tengok tiba-tiba Ustaz Mak mari. Dok, masjid ni dulu bekok. Ibu contoh. Jangan marah, dia nak mari tengok. Bagilah peluang ruang. Orang berhijrah ni, kadang-kadang disebabkan kita orang tak berani nak jadi baik. Dia jahat, nak berubah jadi baik. Disebabkan kita marah dia, kita tekan dia, menyebabkan dia balik mula kejahatan. Jangan jadi gitu. Dah, sekadar itulah untuk kesian kita pada yang berapa? Yang kedua. Yang kedua, dah ingat dah. Allah akbar. Allah akbar. Kena berhijrah dari nyanyok ke ingat depan ni. InsyaAllah, terima kasih pada sama masa ni sangat cemburu kita. Kita kena berhenti sebab PKP ni lah, SOP. Terdoalah agar Allah akak segera wabak penyakit yang melanda negara kita dan seluruh dunia sekarang ni. Wabak penyakit COVID-19 ni segera akak. InsyaAllah kita buat sampai pukul 9 pagi esok. Beres, tak ada masalah. Okey, ada sedikit umuman. Di belakang tu ada kutipan dana pembangunan Madrasah Darul Zahra yang timbalan mudanya Ustaz Mak sendiri di Dura. Dura ni kat Ulu Terengganu lah, Telemauk. Okey. Tabung kutipan ada di pintu masuk dah datang. Jadi minta semangat depan ni. InsyaAllah ni untuk round terakhir lah sebab kita pun masa cemburu, kita ada 15 minit lagi. Al-Fadhil Ustaz Zia, soalan terakhir dan sekali kupas lalulah. Apakah amalan-amalan yang boleh kita lakukan sepanjang bulan Muharram ini? Kaca bubur sura ke? Bagi korang ke? Dan mungkin ada kata kaca bubur sura ni macam Syiah buat ke? Jadi mungkin Al-Fadhil Ustaz Zia boleh kongsi sama dengan kita dan insyaAllah buat gulung lalu untuk Al-Fadhil Ustaz Zia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Nabi suruh buat berkaitan dengan bersempena dengan awal Muharram ataupun menyambut tahun baru. Sebab di sana ada banyak hadis-hadis maudhu'. Hadis-hadis yang diletak, yang sengaja diletakkan. Kata buku amalan akan ditutup akhir tahun tu ngarut belaka. Sebenarnya buku amalan, catatan amalan ni ditutup setiap hari. Berlakunya pertukaran malaikat di waktu petang dan juga subuh. Jadi malaikat ni balik report kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tanya malaikat apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku. Jadi malaikat berkhabar kepada Tuhan. Jadi amalan-amalan kita ni ditutup setiap hari sebenarnya. Dok nanti akhir tahun. Jadi kita sebenarnya berhati-hatilah dalam nak memetik hadis-hadis. Cumanya ada hadis disebut dalam Sahih Muslim. Disebut dalam Sahih Bukhari, Muslim apa kita boleh ambil lah. Antaranya seutama-utama puasa sesudah puasa Ramadan ialah puasa Muharram. Dan seutama-utama salat sesudah salat fardu ialah salat malam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Antaranya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi kata sumu yauma Asyura. Berpuasalah kamu pada hari Asyura wa khalifu fihi al-yahud. Sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauma. Berpuasalah kamu pada hari Asyura dan kamu kena
buat satu percanggahan sikit dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ni dia puasa pada 10. Jadi kita kena buat canggah sikit, kita puasa 9 dan 11. Nabi kata puasalah kamu qablahu sebelum 10 dan juga ba'dahu selepas 10. Sebab apa? Sebab ada satu kisah Nabi kata qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Madinah wal yahudu tasumu Ashura faqalu hadha yaumun zahara fihi Musa ala Fir'aun faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi antum ahaqqu bi Musa minhum fasumu. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan dilihatnya orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Menurut mereka, ini hari baik di saat mana Allah Subhanahu taala membebaskan Nabi Musa dan Firaun. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu lebih berhak terhadap Musa daripada mereka, maka berpuasalah. Sebenarnya kita lebih berhak lagi nak meraihkan nak meraihkan lebih daripada orang Yahudi. Tapi hendaklah kita dak buat, dak ikut. Sebab disebut lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu dan bagi kami agama kami. Jadi kita tak boleh nak buat, walaupun kita kena meraihkan lebih daripada orang Yahudi. Orang Yahudi sampai puasa hari Ashura, kita kena lebih lagi lah patutnya. Tapi Nabi tak ambuh kita ni, agama kita ni ada persamaan dengan orang Yahudi, maka diperintahkan kita puasa sebelum dan selepas 10 Muharram. Jadi ni di antara amalan-amalan yang digalakkan kita buat, di samping amalan-amalan yang lain. Jangan ada ingat puasa ni je, tapi amalan lain, bangun malam, sedekah apa semua sekali itu terbuka. Tak ada tempoh masa tertentu buat. Kita kena buat secara berterusan sebab kita tak tahu takat mana umur kita yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi nyawa kita duduk pada jasad, selagi itu kita melakukan amal kebaikan, tidak kira masa dan tidak kira tidak kira waktu. Jadi cukuplah sekadar tu. Jadi penutup lalu ni lah. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad lah kerana mari saya mewakili pemuda Dong Ruendang. Berbesar hatilah untuk menerima Ustaz Ahmad. Akan datang panggil pula, mungkin muslimat pula panggil lagi. Sebab kerek ingat dok main boleh kami tadi. Kita dok bersorang lagi ya. Kita dok bersorang lagi nak boleh kami Ustaz Ahmad apa Ustaz Ahmad doa kata amin. Amin baik. Jadi cukup sekadar tu. Terima kasih juga kepada Ustaz Aiman dan seluruh hadirat yang dihormati Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nak berikan masa ada 8 minit lagi Ustaz Mak sebelum kita tutup. Untuk Ustaz Mak gulung kata-kata yang terakhir, beri nasihat kepada para jemaah yang hadir pada ini insya-Allah. Dipersilakan pada Ustaz Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, untuk akhirnya marilah kita sama-sama muhasabah. Sebagaimana kita dapat apa pada malam ni yang kita cerita tadi, tidak lain dan tidak bukan kita cerita tentang sejarah, kita cerita tentang hijrah, kita cerita tentang kemerdekaan, adalah untuk mendekatkan takallub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba yang lebih baik dan terbaik. Dan kita nak kalau boleh kita ni kalau mati dalam keadaan Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh lekat minum air ni. Bismillah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya. Allah Taala suruh kepada kita orang beriman, bertakwalah sungguh-sungguh. Bertakwalah sungguh-sungguh. Saya nak mengajak kepada tuan-puan dan saya sendiri, kita sama-sama bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita rasa kita nak mati, kalau boleh kita mati dalam keadaan Islam. Macam mana nak mati dalam Islam? Kita beramal apa yang diajar
kemajuan Islam. Apa yang diajar oleh Rasulullah SAW dengan kita mengikut dua perkara yang disebut oleh Nabi SAW. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan tadi kamu tidak akan sesat apabila kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jangan takut untuk berhijrah, untuk mengubah diri kita ke arah kebaikan. Kita nak merdeka. Merdeka yang sebenar, kita merdekakan diri kita daripada azab yang sangat sakitnya. Sebagaimana kita sebut tadi, kalau sebut tentang merdeka, kita kena ingat kita bukan merdeka dari sudut perang. Sebenarnya kalau kita perang demi menjaga membela agama Islam, kita mati syahid, kita dikira merdeka. Merdeka apa dia? Daripada kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Allah Taala sebut dalam ayat yang saya sebut tadi, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Satu perniagaan yang besar Allah Taala beritahu kepada kita, iaitu kita menjaga agama Allah Taala. Tu'minuna billah, dengan kita beriman kepada Allah wa rasuli wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum la ta'lamun in kuntum ta'lamun. Laju-laju jadi belik lalulah. Sebab kita masih kerja masih. Nak kabar kepada kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan berjihad, yakni menegakkan ajaran Islam. Menegakkan ajaran Islam di dalam diri kita, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu kita yang jahat, nak arah keburukan, dan juga kita nak mengajak orang masyarakat kepada Islam, nak membebaskan semua kita nak syurga Allah Ta'ala. Betul tak? Apabila kita nak syurga, kita kena ikut dan kita kena beriman kepada Allah dan Rasul. Dan kunci utama dia tidak lain dan tidak bukan dengan kita sentiasa istiqamah, duduk tempat-tempat yang dekat dengan majlis ilmu, dekat dengan Allah, iaitu masjid Allah, sebab rumah Allah Ta'ala iaitu masjid. Dan dengan kita banyakkan buat amal-amal ibadah sebagaimana Ustaz Ziad kita sebut tadi. Dayah cerita panjang dah. Wallahu alam. Apa yang baik daripada Allah dan apa yang kurang yang lemah itu, yang tak molek itu, yang buruk tu, kita sembang-sembang dok molek tu, tak jauh. Tak kita ambil molek-molek, baik, boleh kita ubah, nak jadi baik, nak dekat dengan Allah Taala, nak dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak selamat dunia dan akhirat. Apa yang baik datang daripada Allah, dan yang buruk, yang lemah, yang tak molek datang daripada kejahatan saya, daripada nafsu yang buruk ni, yang tak molek ini. Moga-moga Allah Taala mengubah kita ke arah ke lebih baik, insya-Allah, ke arah hijrah yang terbaik dan lagi baik, lagi bagus. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah. Zaman keemasan kerajaan Islam, umatnya sibuk mentadabbur ilmu. Mari dengar, mari belajar, mari mencari ilmu pengetahuan. Dan ketika itu generasi emas berjaya menawan dunia ini. Kita tidak mahu leka. Bila kita menjadi kerajaan, kita tinggalkan majlis ilmu. Kita tinggalkan segala ilmu-ilmu agama kerana kita sibuk menjadi kerajaan. Alhamdulillah, agar Darul Renang ini menjadi tempat istirahat bagi orang-orang mukmin untuk mencari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah untuk kita dapat keredaan Allah, untuk kita bertemu Allah Taala kelak dalam kita sama-sama dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Al-Hijrah 1442. Salam kemerdekaan 2020. Mudah-mudahan Allah SWT memberi rahmat kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada kedua ahli panel kita. InsyaAllah agar tidak rasa menyesal, mari pula memang dah masa lah sebab kita sibuk dengan SOP ni. Terima kasih sekali lagi kepada masjid yang sudi menjadi tuan rumah. InsyaAllah akan datang kita buat lebih baik lagi.
Mudah-mudahan terima kasih juga kepada pemuda-pemuda PAS Dorendam yang tidak lupa dengan majlis ilmu ini. Walaupun mereka menjadi kerajaan, tapi majlis ilmu ini juga mereka menjadi nadi utama. Terima kasih banyak-banyak pada tim IT yang kena ucap terima kasih. Bohin, Aslam, Faris dan semua-semua yang terlibat ni sebab menjayakan live Facebook kita, insya-Allah. Orang sini saja dengar, orang luar juga dengar. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.